Okey, halo semua. So, nama saya Jugutan. So, di sini ialah satu draft lah, okey, yang diharapkan dengan dapat akan diperkembangkan menjadi suatu cadangan penuh untuk melihat bagaimana kita boleh bersama-sama meningkatkan semula bilangan pelajar sains tulen lah. Dulu kita panggil sains tulen, sekarang sebenarnya kita panggil STEM Package A dan Package B lah. Okey, so ini adalah draft yang sangat awal sebenarnya. Dan sebenarnya tujuan saya mau berkongsi pada peringkat ini adalah sebenarnya banyak input perlu diperlukan dan juga mungkin banyak penambahbaikan dan juga tengok kalau ada kesilapan. Sebab kita tahu dan juga yang biasanya lah kan orang yang pernah melihat isu ini, kita tahu bahawa isu ini agak complicated dan kadang-kala dia boleh menjadi agak sensitif dan juga menimbulkan kontroversi ya. Okey, dan bila dia di approach dengan cara yang tidak, bila kita tidak berhati-hati lah. Okey, so untuk hari ini sebenarnya kita mau uh, ambil sedikit masa untuk kita fikir macam mana kita mau. Saya tak tahu perkataan ini ya, mungkin saya letak di sini framing the problem lah, macam framing the question kan, ataupun baru saya terfikir mungkin patut kita letak problem statement kan. Okey, di mana cadangan saya ialah begini, uh, kita menyatakan bahawa sistem pengukuran prestasi sedia ada, okey, sama ada untuk mengukur prestasi pelajar, SPM individu ataupun lokasi. Lokasi mungkin kelas, sekolah, daerah, negeri, malah negara. Boleh diubah suai lah ataupun kita cakap ditambah baik lah. Okey, untuk menggalakkan peningkatan semula pengambilan mata pelajaran elektif SPM oleh pelajar. Okey, so kenapa kita mau frame dia punya problem begini? Mungkin kita tengok dulu data yang paling terkini dan juga paling dekat dengan kita punya perbincangan hari ini. So di sini saya hanya gunakan untuk tujuan video ini, saya hanya gunakan data yang publicly available lah. Itu semua orang boleh akses supaya tidak timbul isu bias dan sebagainya. Okay, so di mana kita boleh dapatkan PDF analisis keputusan SPM 2019. So bila kita lihat di sini, pertama yang saya agak tertarik ialah okey, di sini ya, di mana kita menampak bahawa daripada 2018 kepada 2019, semua elektif sains matematik meningkatlah peningkatan prestasi. Okey, so sepatutnya kita gembira kan bila kita nampak begini. Okey, so kita pergi ke bawah lagi tengok perinciannya, sebab mungkin kita mau tengok dari segi yang biasa kita cakapkan, kualiti dan kuantiti. So kita tengok matematik tambahan, so ada cemerlang, lulus, gagal GPMP. Okay, so kita tengok matematik tambahan 18 ke 19, bilangan lulus meningkat 76.9 ke 786. Okey, bagus. Bilangan kredit juga penting sebab kita tahu syarat masuk matrikulasi contohnya perlu 2 semester lah perlu kredit. So dari A+ kepada C kita tengok A mungkin menurun sikit, tapi bila ditambah dengan yang kredit peratusnya melebihi yang 2018 lah. Okey, so bila kita tengok dari sini nampaknya seakan-akan kita cakap kuantiti dan kualiti pun meningkat, dan sepatutnya kita gembira lah. Okay, tetapi bila kita lihat dengan lebih teliti, okay, ada satu angka di sini, di sebelah di sini ya, iaitu bilangan menduduki peperiksaan matematik tambahan. Dan kita melihat angkanya menurun daripada 133,000 kepada 126,000. Daripada kita kena tahu juga untuk tahun ini hanya perlu tengok juga yang untuk 2000 laporan ini calon baru yang mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran, dan tadi saya tengok nilai ini, so saya rasa sepatutnya dia sudah mengambil kira kategori beberapa kategori sekolah, termasuk yang ini saya rasa MISMA. Betul kan saya kalau silap sebab kalau sekolah kementerian baru 357. Okay, so kita tengok adakah penurunan itu disebabkan penurunan populasi. So untuk BM dia hanya menurun 2,000. So 2,000 daripada 390,000. So maksudnya dari peratus lebih kurang dari 1% kan, 0.5% lah. So not significant lah walaupun kita nampak 2,000 itu besar. So perubahan populasi adalah sedikit.
Dan kita tengok matematik tambahan, penurunannya 6,500, so lebih kurang 5% lah, 10 kali ganda penurunan tadi itu. Okey, so bila kita tengok ini, sudah tentu mungkin kita akan cakap, tidak apalah. Sebab daripada metrik lulus dan juga kredit, dia sudah meningkat, GPMP pun meningkat, ini menurun tidak apalah, semacam 3 meningkat, 1 menurun tidak apalah kan. Okay, tetapi kita kena lihat betul-betul di sini. In fact, kalau kita kira betul-betul, contohnya lah kan, kita tengok peringkat peratus lulus seakan-akan meningkat. Kenapa saya kata seakan-akan? Sebab bila kita ambil 78.6, darab balik bilangan yang menduduki, kita akan mendapati pelajar yang sebenarnya lulus matematik tambahan. Okey. Dan bila kita darab 2 tahun ini, kita akan dapati sebenarnya walaupun peratus lulus 2019 meningkat, bilangan pelajar yang lulus matematik tambahan sebenarnya telah menurun. Okey, kalau tidak silap saya tadi kira ialah sebenarnya daripada 100,000 lebih kepada 90,000 lebih. 5 angka kepada 4 angka. Okey, dan mungkin itu yang, bukan mungkin, sebenarnya kita lihat itu sebenarnya angka yang lebih penting. Okay, bukan saja lulus dan juga dari segi kredit pun kita bila kita ambil peratus ini kita darab, kita mendapati bilangan pelajar yang kredit pada 2019 berbanding 2018 telah menurun daripada 69,000 kepada 67,000. Okay, dan kalau saya tidak silap, kalau ini sudah merangkumi pelajar di MISM contohnya, maksudnya daripada itulah 67,261 pelajar. Dari kumpulan itulah yang kita akan cari pelajar untuk pergi ke asasi, pergi ke matriks dan sebagainya. Okay, so bila bilangan itu menurun, in fact itu yang sebenarnya penting lah. Okay, kalau kita lihat betul-betul, dan sebenarnya angka yang kita sudah sedia ada macam GPMP dan peratus lulus, bukan saya mau cakap salah lah, tapi kita nampak di situasi sini mungkin dia boleh diperbaiki, atau bukan diperbaiki, mungkin boleh diubah sesuai, ataupun kita boleh tambahkan lagi angka-angka yang lain lah. Okay, seperti peratus pelajar yang lulus daripada keseluruhan pelajar lah. Okay, dan dengan teknologi sekarang sebenarnya semua data ini sebenarnya bolehlah dikira dengan agak cepat lah. Okay, berbanding dengan mungkin yang 20 tahun lalu di mana sistem ini diperkenalkan. Okay, so itu adalah MX. So sekali lagi kita nampak balik kepada kenapa kita mau frame question ini sebagai beginilah. Okay, bukan untuk mencari kesalahan sesiapa ataupun apa, sebab kita akan melihat ini sebagai suatu masalah teknikal. Dan bila dia suatu masalah teknikal, kita kena cari satu penyelesaian spesifik yang teknikal lah. Okey, bukan untuk menyelesaikan masalah ni lah. Okey, dan mungkin kita tengok satu lagi daripada MX, sebab MX ada pelajar sains dan bukan pelajar sains. Mungkin kita tengok kimia. Okey, so kimia, peratus lulus sebenarnya menurun, tetapi sebab angkanya tidak tinggi, mungkin tak begitu signifikan di sini. Dan yang lebih penting ialah peratus pelajar, bukan peratus, bilangan pelajar yang kredit sebenarnya. So kita tengok A meningkat, so sini pun meningkat sekali lagi macam baik. So 21 tambah 44 darab dengan yang bilangan menduduki. Okey, sekali lagi kita mendapati bahawa walaupun GPMP meningkat pada 2019, akhirnya pelajar yang kredit untuk kimia, bilangan daripada satu Malaysia ini telah menurun. Okey, so dan kita melihat penurunannya sebanyak yang menduduki sebanyak 4,500. Okey, so satu angka yang agak besar lah. Okey, so kita tengok yang bahagian kedua. Kenapa pula di sini sedangkan isu kita di sini ialah kita mau cakap tentang bilangan sains tulen. Okey, so satu ialah kenapa penting untuk kita frame ini punya problem, ataupun kita fokus, ataupun kita hadkan skop perbincangan kita di sini, sebab supaya kita tidak akan masuk yang seperti saya katalah, dia bukan jadi isu kontroversi dan sebagainya kan. Okay, dan penting di sini pertama sekali kita kena jelaskan kepada sesiapa tentang cadangan ini bahawa kita bukan sedang membincangkan isu sains versus sastra. Okay, sebab kadang-kala bila kita mau promote sains ada pula cakap kan, janganlah, bukannya sains lebih bagus dari sastra, kemudian cakap bukannya sains pasti ada kerja dan sebagainya kan. Okey, so, semua itu kita
kita tinggalkan. Okay, dan sebenarnya kita lihat di sini sebenarnya bukan isu utama. Okay, sebab saya akan buktikan dengan data. Sebab kalau isunya ialah sains berbanding dengan sastra. Okay, bila bilangan pelajar sains turun, sudah pasti pelajar sastra akan meningkat. Betul kan? Okay, so kita tengok saja 2019. So apabila MS turun, fizik kimia turun dengan beberapa ribu, sepatutnya subjek lain akan meningkat. So seperti saya kata tadi, kadang-kadang ada orang cakap ialah sains tidak semestinya dapat kerja kan. Okey, so kita tengok situasi sebenar lah kan dalam kehidupan selain benda teknikal, sains, apa lagi bidang yang agak besar lah kan, iaitu sudah tentu yang ada berkaitan dengan perniagaan. Nah, apa-apa perniagaan lah kan. So subjek yang utama mungkin akaun, ekonomi, perniagaan lah. So kita tengok akaun dulu. Akaun macam di bawah sekejap. So sepatutnya biasanya pelajar akaun diberi kepada kelas selepas kelas sains kan. So bila sains menurun 4,000, akaun sepatutnya meningkat. Maaf saya tidak ada mana. I think di atas ekonomi, perniagaan. Okey, prinsip akaun daripada 2018 kepada 19 bukan meningkat, bukan sama tetapi juga menurun. And dia menurun dengan bilangan yang agak banyak, 3,000. 3,000 daripada 66,000 sekali lagi hampir dengan 5%. Okey, so akaun menurun. Okey, so mungkinlah ekonomi meningkat. Okey, so kita cari lagi ekonomi. Ekonomi pun menurun. 58,000 kepada 53,000. So apa yang terjadi di sini? Mungkin ekonomi susah sebab mungkin ada cakapkan KSSM susah. So ambillah perniagaan. Perniagaan pun menurun 4,000 di sini. Okey, mungkin kita cakap STEM kan, reka cipta menurun. Sains komputer pun menurun. Okey, so bermaksud di sini mungkin kita boleh kira purata untuk keseluruhan kan, tetapi setakat saya sepintas lalu tengok tadi, mungkin senilah sepatut meningkat, tapi kalau meningkat pun baru 637. Jadi mana yang hilang beribu-ribu tadi itu? Geografi meningkat tapi hanya 228. Kesusahan Melayu pun menurun. In fact, kalau kita tengok di sini, kebanyakan elektif. Okay, kenapa saya fokus kepada elektif? Sebab yang teras itu turun naik itu sebabkan populasi kan. Okay, sekali lagi yang ini kita tengok tidak signifikan, 2,000 daripada 400,000. So rata-rata kita tengok semua pun menurun. Okay, kenapa pertanian pun menurun? Okay. So, kita melihat ini bukan isu sains dengan sastra tetapi elektif sebab mata pelajaran elektif adalah mata pelajaran pilihan. Okey, so di situ ada sedikit teknikalnya dan saya akan tunjukkan pada bahagian seterusnya di analogi. Saya akan cuba tunjukkan di mana kita akan nampak bahawa dia bukan salah sesiapa. Okey, penting saya jelaskan di situ tetapi disebabkan technicality-nya sistem itu banyak perkara akan terjadilah. Okay, so itu akan seterusnya. Mungkin sebelum itu juga kita perlu juga tengok jangan 1 tahun saja kan. So untuk 2018 pun supaya kita tengok adakah dia anomaly kan 1 tahun yang begitu ataupun dia sudah sebenarnya berlaku beberapa tahun. Okay. So kita tengok 2017-18 sekali lagi semua calon baru mendaftar sekurang-kurangnya. So saya rasa standard yang dia guna ini sama kategorinya. So kita akan nampak di sini matematik tambahan berkurang 12,000. Fizik 9,000. Jadi mungkin ada sedikit faktor populasi. Kita tengok tadi populasi 23,000 daripada 400,000, so lebih kurang 5%. So penurunan sini ya hampir 10% kan. So masih lagi walaupun adalah memang faktor populasi tetapi trendnya kita melihat memang dia sudah menurun. Okey, dan kalau sesiapa ada data 2015-16 sebenarnya penurunan di sini agak ketara lah, hanya saya tidak terjumpa yang file di public di sini. Okey, untuk subjek lain sebab I think 2018 KSSM
untuk beberapa mata pelajaran. So saya terjumpa juga 2017, hanya 2017 lain sikit sebab ini adalah data hanya untuk calon sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. So ini tidak merangkumi kategori lain. So bilangan di sini sebenarnya tidak boleh dibanding dengan ini kan sebab ini lebih kategori. Tapi kita sepintas lalu saja kita tengok pun macam dulu perdagangan 103,000 kepada 101,000 pun sedang dalam trend menurun. Populasi 2016-17 meningkat pula. Okey. So perdagangan menurun dah 100 lebih. So bila dia menjadi KSSM 93,000 dan bila 2019 perniagaan pun menurun. So kita nampak jelas dia punya trend dalam menurun. Sorry, perniagaan pada kurang daripada 90,000. Juga dengan ekonomi, yang ini walaupun hanya kategori KPM, dulu pun hanya kategori KPM pun 63,000 kepada 61,000 dan sekarang tinggal 53,000. Okey, so kita nampak jelas di situ adalah trend lah kan. Okey, trend bahawa mata pelajaran elektif bukan terhad kepada satu bidang semakin kurang diambil oleh pelajar di satu Malaysia. So itu trend yang kita nampak jelas tadi dan mungkin dia pada mulanya lebih terkesan adalah sains tulen tetapi kita lihat selepas dalam trend beberapa tahun ini bukan saja sains tulen yang terkesan so semua pun agak terkesan. So saya rasa di situ cukup menerangkan kenapa kita mau pilih skop dengan fokus yang begini. So juga penting bahawa di sini bukan isu sains dengan sastra dan satu lagi isu di sini yang kadang-kala seakan-akan wujud satu situasi di mana sesuatu lokasi lokasi itu mungkin sekolah, mungkin daerah dan sebagainya, terpaksa memilih antara mau kekalkan prestasi ataupun menaikkan prestasi dengan memberi peluang dan potensi peluang kepada pelajar mengikut minat mereka lah. So saya pun tidak mau komen terlalu banyak di sini yang sebenarnya kita tidak mau terlalu masuk isu yang begini, tetapi hakikatnya ada pihak yang rasa ada isu begini. Saya tidak cakap isu ini betul ke tidak. Nanti kita akan tengok analogi itu. Saya rasa masing-masing boleh buat keputusan lah. Adakah masalah itu wujud ke tidak. Tapi di sini bila kita nampak mengapakah ada dua benda yang berlawan, yang seakan-akan berlawanan di sini. Bukankah kedua-duanya sepatutnya untuk kebaikan pihak utama dalam pendidikan, iaitu pelajar kan? So bila kita nampak bila ada seakan-akan ada dua benda di sini, mungkin kesimpulan yang lebih logik ialah mungkin sistem mengukur prestasi ini tidak sesuai. Itu pandangan saya lah sebab bila kita tengok di sini, kedua-duanya pun untuk kebaikan pelajar dan KPM sebenarnya wujud untuk kebaikan pelajar. Kenapa ada dua benda yang seakan-akan berlawanan? Kita bukan cakap tentang dua benda yang bidang lain. Contohnya kepentingan ekonomi negara, melawan minat pelajar. Bukanlah, dua-dua pun pendidikan. So kenapa isu ini seakan-akan wujud lah. Tapi apapun kita, itu saya kata kita bukan mau lihat secara daripada isu ini ya. Sebaliknya mungkin lebih sesuai kita tumpukan kepada melihat ini sebagai suatu masalah teknikal lah. So suatu masalah teknikal dia perlukan satu penyelesaian teknikal lah yang spesifik. So selain itu hanya saya mau buat satu nota saja di sini sebab kadang-kala dari pengalaman saya sendiri lah bila kita cakap bukan persoalan kan kita cakap mungkin yang sistem prestasi ini mungkin tak sesuai. Ada pihak pula yang terasa sebab selama ini mereka membuat banyak usaha di lokasi tersebut untuk meningkatkan prestasi mengikut sistem lama. So di sini langsung tiada maksud untuk katakan itu salah ataupun itu dia penting. So sama dengan isu yang lebih besar. Bukan isu begini tidak penting macam exam orientated kita mau pentingkan ini kayak itu peperiksaan ataupun supaya pelajar
dapat belajar dengan bermakna dan sebagainya, ataupun apa-apa usaha untuk meningkatkan minat pelajar, kualiti guru dan sebagainya. Okey, bukan kata itu salah, bukan kata itu tidak penting ataupun kurang penting. Okey, sebaliknya di sini maksud saya ialah sekiranya kita dapat cuba bukan menyelesaikan, kita cuba membuat pengubahan, penambahbaikan daripada segi teknikal digandingkan dengan usaha-usaha lain yang di sini. Okay, then saya sudah pasti dia punya kesan bukan akan bertambah saja, mungkin akan berkali ganda. Okay, so saya rasa jelas di situ. Kita fokus di sini bukan bermaksud yang benda lain tidak kurang penting. Okay, dan sebenarnya di bahagian cadangan ini di sini pun akan ada sedikit lah untuk kita cuba buatkan pembelajaran sains ini lebih meaningful lah kepada pelajar, bukan saja dari aktiviti hands-on tetapi yang sesuai dengan pelajar yang suka berfikir. Okay, sebab kadang-kala kita sebenarnya kadang-kala kita tersalah juga pilih pelajar untuk masuk sains tulen. Kita nampak dia rajin, dia suka menghafal, kita masuk di sains tulen. Sebenarnya itu bukan pelajar yang sesuai. Kita perlukan pelajar yang suka berfikir dan sebagainya, barulah sesuai untuk sains tulen. Walaupun mungkin keputusannya dalam katakan yang menghafal macam sejarah tidak begitu bagus. Okay, so I think sampai situ saja untuk bahagian ini. So rasanya akan ada 4 bahagian. Saya akan cubalah saya siapkan secepat mungkin sampai apa-apa pandangan tentang yang bahagian ini amat-amat dialukan lah. Okay, so boleh komen juga di video ini dan sebagainya lah. Okay, pada bila-bila masa. Okay, thank you.